Hai, selamat datang ke kelas bersama dengan saya, Cikgu Ku. Hari ini kita akan belajar sains tahun 3 dengan bertajuk bahan berasid, beralkali dan neutral. So, sama-sama kita belajar. Objektif pembelajaran untuk hari ini, murid dapat mengiklak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan sentuhan. Untuk bahan yang berasid, beralkali dan neutral, selain daripada boleh menggunakan kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan dengan melalui deria rasa dan sentuhan. Cuba kita lihat gambar raja di bawah sini yang boleh juga murid rujuk pada buku teks bermuka surat 109. Murid lelaki di sini, dia merasa lemon dan lemon ini berasa masam. Manakala untuk murid perempuan ni, dia merasa kubis dan dia dapati bahawa kubis ini berasa pahit. Manakala untuk murid perempuan ini, dia merasa air minuman dan dia dapati bahawa air minuman berasa tawar. Kenapa bahan-bahan tersebut mempunyai rasa yang berlainan? Apakah sifat bahan kimia tersebut? Okey, mari kita lihat untuk bahan berasid. Untuk bahan berasid, apabila diuji dengan kertas litmus merah, tiada perubahan warna. Manakala untuk kertas litmus biru, dia akan bertukar warna dari biru ke merah. Dan kebanyakan untuk bahan yang berasid adalah berasa masam dan perit apabila disentuh. Contohnya buah anggur, asam jawa ataupun sos tomato. Untuk bahan beralkali pula, apabila bahan beralkali diuji ke atas kertas litmus merah, pertukaran warna berlaku dari merah ke biru. Sebaliknya, tiada perubahan warna ke atas kertas litmus biru. Dan kebanyakan bahan yang beralkali berasa pahit dan boleh merasa licin apabila disentuh. Contoh bahan-bahan beralkali seperti sabun, putih telur dan ubat gigi. Sekarang mari kita lihat bahan neutral pula. Untuk bahan neutral, apabila diuji ke atas kertas litmus merah ataupun kertas litmus biru, didapati tiada perubahan warna ke atas kedua-dua kertas litmus merah atau biru. Untuk bahan neutral, dia mempunyai pelbagai rasa seperti tawar, manis dan masin dan akan berasa licin serta kesat apabila disentuh. Contoh bahan neutral seperti susu segar, minyak masak ataupun gula. Sebagai kesimpulan yang dibuat ke atas, perhatian oleh ketiga-tiga murid tersebut, didapati bahawa kubis yang berasa pahit adalah bersifat alkali. Dan untuk air minuman yang berasa tawar adalah bersifat neutral. Dan sebaliknya untuk lemon yang berasa masam adalah bersifat asid. So, mari kita uji dengan menggunakan bahan-bahan yang tersenarai di bawah. Susu segar, air garam, sos tomato, ubat gigi, buah anggur dan putih telur. Langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen ini adalah sediakan bahan yang diuji ke dalam piring bateri dan labelkan bahan tersebut. Dan kedua, rasa bahan yang diuji dengan lidah. Seterusnya, sentuh bahan yang diuji dengan menggunakan jari. Dan akhir sekali, uji bahan dengan kertas litmus merah dan biru. Dan ulangkan langkah yang kedua hingga langkah yang keempat dengan bahan uji yang lain. Dan catatkan keputusan kamu yang seperti dalam jadual dalam buku teks. Daripada uji kaji yang telah dibuat, kita dapati bahawa untuk susu segar berasa
tawa. Dan sentuhannya adalah licin dan kesat. Dan uji kaji ke atas perubahan kertas litmus adalah tiada perubahan ke atas kedua-dua kertas litmus. Oleh itu, kesimpulannya susu segar adalah bersifat neutral. Untuk air garam pula, rasa dia adalah masin dan berasa licin dan kesat apabila disentuh. Dan didapati bahawa juga tiada perubahan ke atas kedua-dua kertas litmus biru dan merah. Dan sebagai pemerhatian yang telah dibuat, kita dapati bahawa sifat bahan untuk air garam adalah neutral. Mari kita uji dengan buah anggur pula. Apabila rasa dengan lidah, anggur itu berasa masam dan perit apabila disentuh. Dan uji kaji ke atas perubahan kertas litmus pula, didapati bahawa kertas litmus biru bertukar warna ke merah dan tiada perubahan ke atas kertas litmus merah. Ini dapati bahawa buah anggur adalah bersifat asid. Untuk sos tomato pula, sos tomato berasa masam dan perit apabila disentuh. Untuk perubahan kertas litmus pula, kertas litmus biru akan bertukar warna dari biru ke merah dan tiada perubahan warna untuk kertas litmus merah. Dan ini menyimpulkan bahawa sos tomato adalah berasid. Sekarang mari kita uji dengan putih telur. Apabila putih telur dirasa adalah pahit dan licin apabila disentuh. Dan putih telur akan menukarkan warna kertas litmus merah ke biru. Dan tiada perubahan warna ke atas kertas litmus biru. Ini membuktikan bahawa putih telur adalah bersifat alkali. Akhir sekali, mari kita uji dengan ubat gigi. Ubat gigi berasa pahit dan licin apabila disentuh. Dan tiada perubahan warna ke atas kertas litmus biru. Sebaliknya, untuk kertas litmus merah akan bertukar warna ke biru. Ini telah membuktikan bahawa ubat gigi adalah bersifat alkali. Mari kita lihat situasi ini yang ada dalam buku teks 109. Bagaimanakah pula dengan air kopi? Air kopi ini berasa pahit, tetapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya bertukar menjadi merah. Ya, cikgu dia pun menjawab, tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Jadi di sini, tahukah murid-murid, adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk sebagai sesuatu bahan bersifat asid, alkali dan neutral? Dan mengapa? Ya, tidak boleh. Kerana bukan semua bahan yang berasid berasa masam dan selamat untuk disentuh dan dirasa. Dan bukan semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali. Dan tidak semua bahan yang berasa manis, masin dan tawar adalah bersifat neutral. Murid-murid perlu mengambil perhatian di sini. Bukan semua bahan yang berasid selamat disentuh dan dirasa. Kalau bahan yang berasid berkepekatan tinggi, dia akan mendatangkan bahaya dan menghakis. Ya, murid-murid, mari kita lihat rumusan untuk pengajaran hari ini. Sifat bahan berasid, beralkali dan neutral boleh diuji dengan menggunakan deria rasa dan sentuhan. Tetapi murid-murid ingat di sini, dia bukan penunjuk saintifik. Untuk bahan yang berasid, kertas litmus biru akan berubah warna ke merah dan tiada perubahan warna ke atas kertas litmus merah. Dan kebanyakan bahan yang berasid berasa masam dan perit apabila disentuh. Contohnya lemon, jus oranye, cuka, buah anggur, sos tomato, asam jawa dan kicap. Untuk bahan beralkali pula, kertas litmus merah akan berubah warna ke biru
dan tiada perubahan warna ke atas kertas litmus biru. Dan kebanyakan bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Contohnya air kapur sirih, air soda bikarbonat, telur putih dan ubat gigi. Dan akhir sekali untuk bahan neutral. Bahan neutral tidak ada perubahan warna ke atas kedua-dua kertas litmus. Dan untuk bahan neutral mempunyai pelbagai rasa seperti tawar, manis dan masin. Dan akan berasa licin dan kesat apabila disentuh. Contohnya air minuman, air gula, air madu, minyak masak dan susu segar. Ya, kita sudah sampai ke penghujung pengajaran hari ini. Semoga murid dapat bermanfaat dan terima kasih. Bye.